Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wajarkah Sapawi Rashid dan Sumarih diturunkan ketika aksi Malaysia menentang Thailand? Sila teruskan dengan ulasan saya ini hingga selesai. 3 perlawanan sudah kita lalui secara meritnya di UAE dan 1 aksi tidak rasmi kelibat Sapawi Rashid dan Muhammad Sumarih masih tidak dapat dirasai hingga kini. Apa yang berlaku adalah kita masih sandarkan harapan kepada mereka berdua yang jelas prestasi mereka sepanjang aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Dubai gagal menghadirkan gerun kepada pihak lawan. Kita tewas dalam semua perlawanan setakat ini bermula dengan tewas 1-4 kepada Kuwait dalam aksi tidak rasmi, 0-2 kepada Bahrain, 0-4 kepada UAE dan 1-2 kepada Vietnam awal pagi Sabtu lepas. Masalah yang jelas terlihat adalah ketumpulan penyudah di depan gol. Kemunculan julung kali penyerang naturalisasi pertama negara Gul Hilmi di Paula diharapkan dapat merubah sentuhan jentera serangan kita. Tetapi sebaliknya berlaku. Hanya 1 gol beliau telah hasilkan. Itu pun hanya menerusi sepakan penalti. Kembali kepada isu Sapawi Rashid dan Sumarih, 2 pemain sayap menyerang yang mungkin ditakuti pihak lawan kerana reputasi mereka. Lawan tentu membuat ulang kaji berulang kali untuk melihat gaya permainan mereka berdua sebelum perlawanan. Pengendali Tang Cheng Ho masih mempertaruhkan mereka berdepan Vietnam. Jelas beliau lebih percayakan pemain-pemain yang ada nama berbanding yang ada minit permainan di Liga seperti Arif Aiman yang dibawanya bersama ke UAE. Walaupun sudah 3 perlawanan, aksi mereka hanya sederhana atau boleh dikatakan tidak menyumbang kepada gerakan ke kubu lawan. Kudrat mereka masih diharapkan Tang Cheng Ho. Untuk aksi berdepan Vietnam, Sapawi Rashid hanya membuat 1 hantaran lintang sepanjang 45 minit permainan. Mungkin bukan tugasnya untuk membuat hantaran lintang, tetapi percubaan ke gol pula. Hanya 1 percubaan dicipta Sapawi. Paling mengecewakan, beliau hanya berlegar di luar kotak penalti dan tiada kelibatnya dalam kotak penalti lawan. Beliau juga hilang bola sebanyak 12 kali, ketiga terbanyak di kem skuad negara selepas 2 bek sisi Corbin Ong dan Matt Davis. Sumarih juga banyak kali kehilangan bola, iaitu 10 kali, dan lebih teruk, beliau tiada langsung hantaran lintang atau percubaan. Ini hanya berdasarkan aksi ketika berdepan Vietnam yang secara kasar dilihat mereka bermain sedikit lebih baik berbanding sebelum ini. Untuk Arif Aiman, beliau bermain selama 29 minit, masuk menggantikan Sumarih di minit ke-61. Walaupun tidak masuk ke kotak penalti lawan sebagaimana Sapawi Rashid dan Sumarih, beliau tetap menghadirkan ancaman menerusi hantaran lintang. Beliau membuat 3 hantaran lintang dengan 2 daripadanya adalah tepat. Untuk Ahya Rashid, beliau mungkin tidak bermain sebagai pemain sayap tetapi lebih kepada inside forward apabila kelibatnya sentiasa ada dalam kotak penalti lawan. Beliau juga memiliki 3 percubaan, 2 daripadanya tersasar daripada gawang. Jika melihatkan kepada statistik itu, jelas Ahya Rashid lebih baik berbanding Sapawi Rashid dan Sumarih. Ya, mereka masuk sebagai pemain gantian. Tentunya pemain Vietnam sudah penat dan mereka berdua berjaya menghidupkan jentera sisi. Tetapi jangan dilupakan, Sapawi Rashid dan Sumarih tidak berada dalam match fitness terbaik mereka dalam Liga musim ini. Kedua-duanya hanya tampil beberapa kali sahaja dalam Liga. 4 pemain yang gagal mencapai separuh minit permainan dalam saingan Liga iaitu Liridon Krasniki 12%, Syamir Kutiaba 19%, Sapawi Rashid 30% dan yang paling rendah Muhammad Sumarih iaitu 8%. Tetapi mereka masih mendapat kepercayaan Tang Cheng Ho. Fikir-fikirkanlah. Jadi diharapkan akan ada perubahan di jentera sayap skuad kebangsaan dalam aksi terakhir peringkat kumpulan berdepan Thailand. Sudah jelas yang Sapawi Rashid dan Sumarih tidak menjadi kali ini. Dan inilah masa untuk mencuba wajah baharu. Sekian, terima kasih. Jika anda ada sebarang komen dan cadangan, bolehlah menulis di ruangan komen di bawah. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio, berita dan isu-isu semasa bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.